Penyampai cerita itu tugasnya sebagai hiburan juga teladan. Tekalah kawan, siapakah dia supaya tak hilang di telan zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini bertemu kembali dengan Cikgu Ubi Jemaah dalam mata pelajaran sejarah tahun 6 di bawah tajuk 2 Kita Rakyat Malaysia, Unit 4 Rakyat Malaysia. Semoga perkongsian cikgu pada kali ini dapat membantu kamu dalam memahami subjek sejarah. Pada hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat kebanggaan kita. Pasti ramai dalam kalangan kamu yang suka membaca tentang cerita-cerita rakyat. Apa yang cikgu harapkan di akhir pembelajaran ini, cikgu dapat membimbing murid mengenali cerita rakyat pelbagai kaum yang terdapat di negara kita. Baiklah murid-murid, mari kita ketahui apakah yang dimaksudkan dengan cerita rakyat. Cerita rakyat ni merupakan cerita yang berbentuk lisan. Cerita rakyat disampaikan dari satu generasi ke satu generasi dan seterusnya menjadi warisan dalam masyarakat kita. Kebiasaannya, cerita rakyat ini disampaikan oleh orang yang lebih tua seperti datuk, nenek, ibu bapa atau ketua masyarakat. Dalam masyarakat Melayu tradisional, terdapat tukang cerita untuk mempersembahkan cerita rakyat, terutama dalam majlis keramaian. Untuk pengetahuan murid-murid pada zaman dahulu, cerita rakyat ini biasanya disampaikan oleh Tok Selampit, juga dikenali sebagai penlipu lara dan awam batil. Untuk pengetahuan murid-murid antara jenis-jenis cerita rakyat yang biasa kita dengari ialah yang pertama, cerita asal-usul, yang kedua, mitos, ketiga, legenda, keempat, cerita jenaka, kelima, cerita hikayat dan yang keenam, cerita binatang. Di sini cikgu kongsikan beberapa cerita rakyat yang sentiasa meniti dari bibir ke bibir. Antaranya ialah Angan-angan Mak Jenin, Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang, Kisah 6 orang buta melihat gajah dan Dayan budak hidung terbalik. Seterusnya, cikgu akan kongsikan apakah itu mitos. Mitos ialah cerita yang mengandungi unsur-unsur sejarah awal kewujudan sesuatu suku bangsa atau kejadian-kejadian alam. Antaranya ialah mitos Naga Tasik Chini dan yang kedua itu mitos Malaysia seperti rupa sebenar ikan duyung, kisah Raja Bersiung, Harimau Jadian dan sebagainya. Seterusnya, kita ambil tahu pula apakah dia cerita legenda. Cerita legenda ini ialah cerita yang bersangkutan dengan kisah-kisah yang bersejarah. Antaranya ialah legenda Buaya Putih, yang kedua, kisah 5 puteri dan contoh yang ketiga iaitu legenda Mahsuri. Seterusnya, kita kenali pula apakah dia cerita hikayat. Cerita hikayat ni ialah cerita riwayat atau sejarah hidup seperti cerita tentang hantua. Hikayat hantua contohnya dan juga hikayat Meru Mahawangsa.
Okey, seterusnya mari kita dengarkan sedikit tentang angan-angan Mak Jenin, kisah Mak Jenin. Ini sangat popular pada masa dahulu. Kalau nak tahu siapakah Mak Jenin, okey, mari ikut bersama-sama. Okay, ini adalah buku yang telah diterbitkan, cerita yang berkisar mengenai Mak Jenin. Ada banyak sebenarnya. Mak Jenin ni merupakan seorang pemuda yang kuat berangan-angan untuk memajukan diri. Kerja Mak Jenin ni setiap hari berangan je. Berangan nak menjadi apa? Untuk menjadi orang kaya. Okey, kita lihat dia memanjat pokok kelapa untuk menyara hidup. Itu adalah pekerjaan tetap Mak Jenin. Setiap hari kerjanya ialah memanjat pokok kelapa. Okey, Mak Jenin ni dia bermula dengan mengambil upah memanjat pokok kelapa. Masa di atas pokok kelapa ni lah Mak Jenin mula berangan-angan. Okey, apa angannya? Dia mula merancang untuk berjaya. Setiap daripada kita kalau nak berjaya mesti ada angan-angan. Kalau Mak Jenin ni angan-angan kalau kita ialah cita-cita. Nak berjaya mesti ada cita-cita. Apa cita-cita kita dan kita mesti mencuba untuk mencapai apa yang kita cita-citakan itu. Kita lihat apakah angan-angan Mak Jenin. Okey, dia berangan dengan apa? Dia akan membeli telur ayam dengan upah tersebut. Upah yang mana? Iaitu upah daripada memanjat pokok kelapa. Memetik kelapa tu, angan-angan dia nak beli telur ayam. Jadi apa yang dia nak buat dengan telur ayam? Okey. Telur itu dia akan dieram, menetas dan akan dipelihara anak ayam tersebut sehingga boleh dijual. Itu angan-angan Mak Jenin. Angan-angan dia sangat tinggi. Beli telur ayam, eramkan dan bila telur tu menetas, bila dah besar dia akan jual. Okey, angan-angan Mak Jenin ni dia tak berhenti di situ sahaja. Apa lagi? Hasil daripada jualan ayam tersebut. Bermakna banyaklah ayam dia yang dipelihara. Dia akan membeli pula lembu dan kuda. Begitu tinggi angan-angan Mak Jenin. Sudah pelihara ayam, dah jual, nak beli lembu, kemudian nak beli kuda. Mesti memerlukan modal yang besar untuk membeli lembu dan kuda. So, ketika sedang menunggang kuda, dia telah bertemu dengan seorang puteri dan ingin menikahi puteri tersebut. Besar anak-anak Mak Jenin ni sehingga boleh berkahwin dengan puteri raja. Tapi apa yang berlaku sebenarnya? Pada saat itulah dia telah terjatuh daripada pokok kelapa. Okey, apakah yang kita dapat ambil sebenarnya daripada cerita Mak Jenin ni? Kita ambil dari sudut yang positif. Jangan ambil dari sudut yang negatif. Okey, memang Mak Jenin ni seorang yang kuat berangan-angan. Angan-angan dia tu begitu tinggi. Tapi kita lihat dari sudut yang positif. Hasil daripada angan-angan Mak Jenin tersebut. Okey, yang pertama, apa yang kita dapat ambil ialah Mak Jenin ni merupakan seorang perancang yang bijak. Dia tidak impikan kekayaan tu datang dengan mudah. Dia bermula daripada bawah. Dia bukannya berangan terus untuk menjadi orang kaya dan mendapat harta yang melimpah ruah. Yang kedua, dia berusaha keras ataupun bersungguh-sungguh untuk berjaya. Dia berjimat dan berfikiran jauh. Dia tak buat benda tu dengan mudah. Dia mulakan dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Pelihara ayam daripada kecil, dah besar dia jual ayam, dapat duit yang banyak, beli pula lembu dan kuda. Itu menunjukkan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu walaupun dalam angan-angan. Dan yang ketiga iaitu Mak Jenin ni, berdasarkan kisah Mak Jenin ni, kita perlu bijak merancang untuk apa? Untuk menjadi seorang usahawan. Untuk menjadi seorang usahawan ni memerlukan ketabahan, kesabaran dan perancangan yang sempurna lah. Seperti mana Mak Jenin berangan daripada awal sehingga akhirnya dia berjaya menjadi seorang yang
kaya raya. Okey, bukan mudah ya untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Okey, apa yang baik daripada kisah Mak Jenny ni kita ambil. Okey, murid-murid, topik kita untuk kali ini ya berakhir di sini, dan di sini cikgu tinggalkan kamu dengan serangkap pantun. Cuba teka apakah ataupun siapakah yang dimaksudkan di dalam pantun tersebut. Penyampai cerita itu tugasnya sebagai hiburan juga teladan. Tekalah kawan, siapakah dia supaya tak hilang di telan zaman. Di sini, cikgu ingin merakamkan kalungan bunga terima kasih ya atas kesudian murid-murid menonton video cikgu, sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye.